Saya tak tahulah bangsa Melayu kita ni macam mana. Bangsa lain bangun pagi berebut-rebut bangun pagi kerana dia faham untuk menjaga mental dia, kesihatan dia, tenaga dia, mood dia, bangun pagi bangun. Tapi kita ni, Islam kita memupuk kita, mengajar kita, membimbing kita, memberi ganjaran yang sebanyak-banyaknya, menjanji syurga kepada kita bila mati besok. Tapi itu pun kita tak faham, itu pun tak masuk dalam kepala kita. Dah bangun pagi pun tidak, solat subuh berjemaah pun tidak, hatta nak buat exercise, nak bangun pagi, nak buat latihan tu, nak jogging lagi tak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, kalau ikut perspektif kajian-kajian barat dan juga kajian psikologi, betul ni, kajian betul, klinikal, nyatakan bahawa siapa boleh bangun pagi ni, dia akan ada sifat yang proaktif, yang optimis, sentiasa yakin dengan peluang dia. Lepas tu sentiasa mempunyai naluri yang tinggi. Kemudian orang yang bangun subuh juga dia boleh fokus, dia boleh membuat keputusan yang baik, boleh meningkatkan memori serta konsentrasi dia. Banyak dah orang buat kajiannya. Malam tadi saya duk baca lah, kat pukul 12 saya duk baca artikel psikologi berkaitan dengan wake up early morning ni. Kemudian pada masa yang sama juga ada satu profesor tu di barat tulis, dia kata apa? Masa yang paling sesuai untuk melakukan kerja ialah jam 5 pagi. 5 pagi. Orang buat kajian orang buat jam 5 pagi. Hak tu kita cerita kajian atas muka bumi ni. Jam 5 pagi. Bagaimana jam 5 pagi itu siapa bangun, dia akan lebih bertenaga. Mood dia akan jadi lebih baik. Kemudian pada masa yang sama, dia boleh mengurangkan masalah kesihatan mental. Kalau siapa bangun jam 5 pagi. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itulah mereka yang tidak beragama Islam, kalau kita tengok di mana-mana tempat, bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Islam, dia bangun pagi. Bangun pagi, jalan kaki. Kalau kita tengok dekat Denai Larian tu, bangun pagi 5 pagi, 6, 5:30 pagi. Saya nak pergi solat subuh, balik solat subuh 6:30 dah penuh dah mereka. Buat gerakan tai chi lah, buat tu, buat ni. Sebab mereka memahami kepercayaan mereka, sistem kepercayaan mereka bahawasanya bangun pagi ni bagus. Bagus, kena bangun pagi. Tapi kalau kita, katalah contoh, kita tidak, agama Islam tidak menuntut kita untuk bangun pagi. Saya tak tahulah bangsa Melayu kita ni macam mana. Bangsa lain bangun pagi berebut-rebut bangun pagi kerana dia faham untuk menjaga mental dia, kesihatan dia, tenaga dia, mood dia, bangun pagi bangun. Tapi kita ni, Islam kita memupuk kita, mengajar kita, membimbing kita, memberi ganjaran yang sebanyak-banyaknya, menjanji syurga kepada kita bila mati besok. Tapi itu pun kita tak faham, itu pun tak masuk dalam kepala kita. Dah bangun pagi pun tidak, solat subuh berjemaah pun tidak, hatta nak buat exercise, nak bangun pagi, nak buat latihan tu, nak jogging lagi tak buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini maksudnya bagaimana sistem kepercayaan itu sangat penting bagi diri kita. Kalau kita tidak ada sistem kepercayaan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, habis kita. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat penting bagi kita untuk kita meletakkan kesedaran diri kita bahawa atas dunia pun dari segi mekanikalnya, dari segi mekanismenya, bahawa bangun pagi ni sistemnya baik untuk tubuh kita. Orang buat kajian dah banyak. Kemudian pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak cerita dalam Quran. Banyak firman-Nya dalam Quran menyatakan tentang banyaknya pahala-pahala bagi orang yang beramal soleh ini.
Bagaimana Rasulullah SAW juga daripada hadisnya yang cukup banyak kalau kita belajar, nyatakan bahawasanya orang solat subuh berjemaah ini sangat banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Digabung dua itu, apa sebab lagi kita tidak boleh bangun subuh berjemaah dan juga untuk kita buat riadah dan sebagainya? Apa alasan lagi? Cuba tanya Ustaz diri kita. Apa alasan lagi? Saya malam tadi, biasa saya tidur awal juga, tapi kadang-kadang bila kerja ni kita macam-macam lah nak buat kerja, ada deadline kerja. Saya tidur dekat 12.30, dekat pukul 1. Tapi sebab kita kunci jam, saya kunci jam ni dua tempat. Pukul 4.30 pagi satu, pukul 5 pagi. Saya tengok keadaan. Kalau saya tidur awal, saya kunci 4 pagi. Jadi 4.30 pagi tadi, sedar 4.46, 4.45. Bangun, mandi-mandi, solat dan sebagainya. Tengok nota sikit-sikit untuk datang pada pagi ini. Sebab kita dah letak dah. Kalau tuan-tuan dah jadi body clock, ada ni satu kajian saya baca, saya lupa istilah dari psikologi dia panggil apa, chronotype ke, saya lupa nama, betul lah, salah. Saya lupa nak catat apa istilah dia. Sesungguhnya kalau kita betul-betul praktiskan, dia sudah jadi body clock. Body clock maknanya tuan-tuan secara automatik bangun 4.30 pagi, bangun 5 pagi, jadi automatik. Kadang-kadang kita bangun sebelumnya jam tu berbunyi. Kadang-kadang kita bangun jam tu berbunyi sekejap saja, maka kita pun bangun pagi, 5 minit lewat dan sebagainya. Kita dah tahu apa nak buat. Tapi persoalannya kita sekarang, kita dapati bahawa kita tidak berusaha. Bagaimana kita kena berusaha tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berusaha ni kena buat.